Isteri dan anak-anak ini merupakan amanah yang sangat besar untuk kita. Untuk kita belajar menghargai. Buang sombong kita. Kadang-kadang menjadi satu tradisi kita boleh baik dengan orang luar, tapi kita sangat susah nak bercakap elok-elok dengan anak bini di rumah. Kita boleh keluar mengetih lama-lama berjam-jam dengan kawan-kawan, tapi susah nak makan sama-sama dengan anak bini di rumah. Betul? Dia jadi terbiat. Lepas tu kita mula mikir, bila rumah tangga kita tidak ada ketenangan, kita mula mikir. Kenapa? Kerana kita tidak menghargai amanah yang Allah berikan kepada kita. Sangat tidak menghargai. Sebab itulah Rasulullah SAW datang kepada kita. Baginda bawa agama kepada kita. Tunjuk contoh tauladan sebagai seorang suami. Kita belajar, saya belajar, kita semua belajar. Saya pun jenis bengih juga. Jenis panas baran juga. Tapi panas baran saya tak seteruk tuan-tuan. Dia nak menang juga kan. Tuan-tuan lagi teruk daripada saya. Betul? Betul ke betul ni? Betul kan? Kenai muka panas baran ni. Nampak irai-irai muka macam saya, panas baran lah tu. Jadi kita belajar. Kita belajar. Suruh balik rumah nanti, suruh isteri baca dekat kita masa kita tidur lena tu, pesan dekat dia, baca surah Toha ayat 1-5, abang tidur nanti, awak baca Toha 1-5, awak tiupkan di ubun-ubun abang, sambil niat minta Allah lembutkan hati, hilangkan panas baran. Toha 1-5 tu yang melembutkan hati Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Suruh bini buat, balik suruh bini buat. Jangan pakat pula, okey abang buat tidur, awak tiup tau. Biar tidur betul. Masalah kita, bini tidur awal daripada kita, tu masalah dia. Kan? Kita pula tukang tiup dia kan. Jadi Al-Quran tu mukjizat yang Allah sediakan kepada kita, dalamnya ada penawar. Maka kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta keluarga kita ada rahmat, ada mawaddah, kasih sayang. Ya. Dalam keluarga kita ni, kita nak kalau boleh jadi keluarga yang kita bina kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah kita ada suasana agama. Kita nak dalam rumah kita ada suasana masjid. Dalam rumah kita ada suasana masjid. Suasana masjid maknanya apa? Ada halakah Al-Quran. Ada majlis ilmu dalam rumah. Kita tak lancar baca Al-Quran, tapi kita boleh baca terjemahan dia. Satu hari baca satu terjemahan untuk anak dan isteri dengar. Panggil anak isteri duduk depan kita. Ni abang balik ni, abang nak balik malam ni, lepas dengar ustaz ceramah, abang ingat nak mula buat majlis ilmu dalam rumah kita. Panggil anak bini duduk. Berani tak abang? Berani tak? Berani buat tazkirah kat anak bini? Kahwin dah kan? Ni dah kahwin. Anak apa orang? Berani panggil bini dengan anak duduk, abang nak buat tazkirah. Tak takut bini panggil ustaz? Berani abang buat? Berani buat? Berani Ni abang kat tiang ni berani. Sembang kan? Balik malam ni, sampai rumah, yang Mesat, bini dia pemai. Ada apa bang? Tak ada apa. Tak jadi cakap. Dia nak mula tak boleh. Sekali dia panggil sekali. Tadi ustaz pula cabang, siapa tak buat tazkirah kat rumah malam ni tak ada tolong. Alah, dia pening kan. Ustaz pula cabang lagu tu kan. Nah, dia pun, yang apa dia bang? Apa abang ni? Malam ni masak apa? Dia tak boleh nak cakap. Dia panggil kali ketiga. Abang sebenarnya masalah apa ni bang? Saya cakap betul-betul kan? Abang nak kahwin lagi ke? Bini dia kata, dah bukan, ni besar ni benda, tapi tak apalah lain kali lah. Bayangkan dia jadi lagu tu tak mula-mula dalam keadaan duk mikiak kat ruang tamu tu, nak mula bila? Setahun.
Punya lama kan, sembang kan, sembang pandai, suruh buat tazkirah dekat anak bini je pun dah kalang kabut. Komplain ustaz yang kuliah maghrib depan ni bergantang-gantang komplain. Betul ke betul ini? Kan? Ustaz tu ceramah tak bagus, yang ni ceramah keras sangat tak ada hikmah, yang ni kasar orang lari, dakwah apa lagu tu, oh yang ni pula lembek sangat, isu semasa pun tak ada, mengantuk. Serba tak kena. Ustaz tu slow. Jadi malam ni kita semua istighfar banyak-banyak. Bayangkan sampai habis 1 jam. Slow. Katanya slow kat ustaz tu kan. Lemau, lembab, nak mengantuk. Siapa gatai panggil kan? Bukan berani cerita politik, isu semasa tak ada, penakut kan. Dulu pernah ustaz, saya masuk kuliah Ustaz Ahmad Syukri, kawan saya Ustaz Ahmad Syukri yang dalam TV dulu bahagian zakat kan. Ustaz Ahmad Syukri sekarang dia adalah CEO zakat wilayah ke Selangor. Selangor saya. Ya. Saya duduk kat belakang kuliah maghrib, tapi saya duduk belakang tu bukan saya duduk kat belakang, depan kosong, pasal depan dah penuh. Kan? Main lambat. Saya duduk sebelah satu pakcik. Ustaz Ahmad Syukri ni, siapa yang pernah tengok kuliah dia dekat TV kan, dia jenis straight kan. Dia mana ada menjerit-menjerit macam saya tadi, tak ada. Dia memang straight, kat TV pun dia stay slow, straight kan. Tahu apa pakcik sebelah saya kata? Tak ada isu semasa langsung, penakut. Saya tengok muka orang tua tu kan, saya kata orang tua ni kena tumbuk dengan aku lagi kan. Saya jawab, saya kata pakcik, ustaz tu bukan takut, tapi ustaz tu dia jaga akhlak dia. Ustaz yang menjerit tu pula pun bukan tak ada akhlak, tapi dia tak mau bagi hampa mengantuk. Hampa faham ke tak ni? Tak mau bagi hampa tidur. Komplain ustaz ni macam-macam. Tengok jam tak berhenti, macam nak balik awal, bukan balik pun, habis ceramah, habis main syak ni, pi mengetih dulu. Betul tak ni? Dekat kedai kopi tu bergantang-gantang diumpat ustaz. Han dengar ustaz tu ceramah tadi. Dia kata apa? Kita nak duduk belakang punya suka. Kan? Kita bayang huyu. Kan? Ada saya pernah kena. Kan? Ustaz ceramah aja, kami bayang. Kurang ajar. Berapa sangat bayang? Malam ni bayang berapa? Mana Cik Ridwan tadi? Rahsia. Dah lah tu. Nak geram lah kan. Boleh orang buat kurang ajar, kita pun boleh buat kurang ajar, tapi tak baloi. Nah, manusia ni masa diam menyembunyikan kebodohan dia dan menzahirkan kebijaksanaan. Orang yang diam ni tersembunyi bodoh dia, betul tak? Dan terzahir, orang nampak senyap, dia tu diam je. Kita pun tak tahu dia ni macam mana kan. Pun tak. Orang pun seriau. Walaupun memang bodoh. Faham tak ni? Kan? Walaupun contoh ni contoh, walaupun yang diam tak nak cakap tu memang bodoh. Contoh kan? Tapi orang seriau. Orang yang diam ni orang seriau. Contoh profesor bahkan. Walaupun memang bodoh sungguh. Kan? Memang dia tak cakap tu memang dia tak reti nak cakap. Kan? Tapi ada orang yang dia berasa macam cerdik. Dia bercakap je lah bodoh rupanya. Pun ada. Betul tak ni? Baik diam. Kan? Walaupun memang bodoh, orang nampak macam cerdik. Mula gatai nak cakap. Yang ustaz ceramah tu, mereka duduk dekat kedai kopi tu, dan cerita tu sampai dekat saya. Saya cerita, masa tu saya cerita bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya cerita sana satu bab hukum fiqh, saya tak ingat. Tapi cerita tu sampai balik kat saya, pasal mereka duduk kat kedai kopi tu. Salah seorang orang tua tu, dia kata apa? Dia kata, hampa dengar tak ustaz tu cakap apa tadi? Yang dia cerita tu tak pernah kita dengar pun sebelum ni, dia kata. Memanglah tak pernah dengar, dah hantar mengaji. Jahil
Bahasa Arab, Melayu dia apa? Bodoh. Nak sebut bodoh pun takut. Tak, saya ini mata pelajaran bahasa Arab. Kita bukan mencarut. Jahil makna apa? Bodoh. Kan? Orang jahil ni annahu yadri fahuwa la yadri. Dia tahu kata dia tak tahu lalu dia belajar. Ni orang jahil. Orang jahil annahu yadri fahuwa la yadri. Dia tahu kata dia tak tahu lalu dia belajar. Tapi yang bahayanya jahil murakkab. Jahil tu tadi makna apa? Bodoh. Murakkab tu yang bersusun-susun, yang bertingkat-tingkat. Lah, bodoh bertingkat-tingkat tu ada dalam kitab rupanya. Jahil murakkab ni, jahil tu terjemah dia bodoh. Murakkab tu yang bersusun. Maknanya bodoh bertingkat-tingkat. Bodoh biar setingkat, jangan bertingkat-tingkat. Faham tak ni? Orang jahil murakkab ni tadi apa dia? Kalau yang jahil saja, jahil tu annahu yadri fa la yadri, dia tahu kata tak tahu lalu dia belajar. Jahil murakkab ni annahu la yadri fa la yadri, dia tak tahu kata dia tak tahu, dia perasan macam dia tahu. Ni yang bodoh bertingkat-tingkat ni. Tu bukan mencarut, memang dalam kitab ada bodoh bertingkat-tingkat. Jangan hampa pergi kata ke orang pula. Kan? Aku tak sangka hang ni bodoh bertingkat-tingkat. Kan? Nak kenal orang jahil murakkab ni, tanda-tanda dia apa? Jenis tak boleh tegak. Kita tegak jadi naik angin. Tu yang tadi. Alah, yang tegak depan orang bagi malu depan orang pasal apa? Tegaklah one by one. Masa tegak one by one pun dia naik angin juga. Yang betulnya memang tak boleh tegak langsung. Jangan bohong. Pasal apa? Sombongnya. Sebab tu Allah SWT hantar Rasulullah SAW kepada kita untuk jadi contoh teladan yang sangat baik, supaya kita belajar